Saya meneliti jawapan daripada pihak kerajaan. Kalau ini jawapannya Puan Yang Ketua, maknanya kos sara hidup dan kenaikan harga barang tidak menjadi satu masalah kepada netizen. Tetapi netizen sentiasa membawa isu kos sara hidup dan peningkatan harga barang. Saya nak tanya pihak kementerian, Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan dari segi enforcement dengan netizen, penguatkuasaan yang menyebabkan harga tidak dikawal sekarang. You charge peniaga tak adil kerana kadang pembekal dan rantaian bekalan itu yang menaikkan harga yang membawa kepada peniaga tidak ada pilihan. Pertama. Yang keduanya, Puan Yang Ketua, saya pendekkan sekarang kita nak menghadapi Ramadan, bulan puasa lebih kurang dalam 2 hari lagi, 10 hari lagi kata Ramadan. Bila sampai Ramadan ni Puan Yang Ketua, masuk puasa ganti, Ulu Langat, jangan kacau saya, masuk puasa ganti. Ramadan ni Puan Yang Ketua, people's opinion apabila sampai Ramadan dengan izin, harga Ramadan buffet naik, hotel 5 star. Kerajaan jawab, jangan pergi 5 star, you pergilah 3 star. Tapi harga 5 star akan jadi benchmark kepada harga 3 star dan restoran biasa. Kemudian harga barangan berbuka puasa di semua bazar-bazar Ramadan akan naik melampau. Ini akan dikemukakan oleh rakyat. Sebelum ini semua dikemukakan, soalan penting saya adalah, adakah hotel-hotel atau restoran-restoran besar kelas A, kategori A, B dan C dikenakan di bawah Akta Kawalan Harga ataupun Akta Pencatutan, termasuk bazar-bazar Ramadan, termasuk perkara yang berkaitan dengan food festival dengan izin yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih Puan Yang Ketua. Terima kasih kepada soalan tambahan Yang Berhormat Jelebu. Sebenarnya Yang Berhormat Jelebu, dia ada 2 faktor. Kos sara hidup ni ataupun barang-barang ini, dia ada kiraan dia daripada bahan mentah. Dia ada kiraan dari segi margin dan dia juga ada kiraan dari segi markup. Maksudnya kalau kos bahan mentah itu kita import, bawang itu kita import, ya. Jadi apabila makanan itu, bila kita kira mengikut formula yang pencatutan ini dan kemudian kita tengok ada increase, kita akan bagi notis Yang Berhormat Jelebu. Kemudian kalau kita bagi notis, mereka perlu tunjukkan kepada kita keseluruhan kos mereka. Dan sekiranya kos bahan mentah itu tinggi, maka tidak berlaku pencatutan itu. Dan kenapa rakyat terasa sangat? Ialah kerana banyak bahan mentah kita diimport. Kita masih lagi belum self-sustaining, ya. Bahan-bahan mentah kita diimport. Berapa lama kita ni merdeka, kita masih mewarisi keadaan ini Yang Berhormat. Dan tambahan pula, kita sedang buat penyelarasan gaji. Gaji tak meningkat, barang meningkat. Jadi itu yang terasa sangat tu. Jadi bukannya kita tidak melaksanakan kita punya kawalan harga, ya, tetapi oleh kerana barang tu memang naik, itu global fenomena. Dan apabila negara-negara yang ekspor kepada kita sebelum ni naikkan dia punya cukai, tak nak ekspor lagi. Contohnya India tak nak ekspor beras, ya. India naikkan cukai untuk ekspor bawang. Jadi dia kesan dia kepada kita. Dan soalan yang akhir itu berkenaan dengan restoran, hotel, food festival, bazar Ramadan, semua kita kuat kuasa, ya. Semua kita kawal dan kita kuat kuasa. Dan kalau ada apa-apa aduan, kita akan tengok, ya. Tapi bila kita kira balik, kita tengok margin dia tadi, saya kata margin dia punya pengeluaran itu memang tidak melebihi daripada formula pencatutan itu. Ada kiraan dia Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Puan Yang Ketua. Padan terap. Terima kasih Puan Yang Ketua. Yang Berhormat Menteri, susulan berkenaan dengan peniaga yang dikenakan kawalan harga dan anti pencatutan ni, saya nak tanya pihak kementerian berkenaan dengan sejauh mana op kesan yang dilaksanakan oleh pihak kementerian, yang saya lihat baru ni lebih kurang 1,016 pemeriksaan dibuat di seluruh negara dan 24 notis telah dikeluarkan susulan dengan kenaikan AST daripada 6% kepada 8%. Saya nak tanya kepada pihak menteri, berapakah jumlah penguat kuasa yang terlibat dalam op kesan dan setakat mana op kesan ini akan dilaksanakan yang bermula 1 Mac, dan adakah ada usaha lain daripada pihak menteri untuk memastikan op kesan ini dapat mengurangkan kebimbangan rakyat
kesan sentimen daripada AST ni. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Data terkini iaitu kita data semalam ada 1,000 lebih. Data sehingga hari ini ialah kita telah memeriksa 2,239 premis dan kita sudah pun mengeluarkan 66 notis, Yang Berhormat. Jadi apabila kita keluarkan notis, mereka perlu jawab dalam masa 4 hari. Ya, sama ada dari segi kos dia tu, sama ada kita nak tengok sama ada berlaku atau tidak kenaikan yang tidak munasabah, ya. Dan apabila selepas itu baru kita tengok dan kalau kita rasa memang betul-betul ada kenaikan yang tidak munasabah, kita akan minta lagi 4 hari ya untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Kos sampai termasuk kita boleh kira, kita ada punca kuasa untuk mengira dia punya setiap kos nilai tu, ya. Kalau nak buat, contohnya kalau nak buat kuih tiaw tu, kuih tiaw dia berapa, bawang dia berapa dan sebagainya, kita ada punca kuasa untuk tengok itu, ya. Yang Berhormat, berkenaan dengan jumlah keseluruhan saya akan berikan jawapan bertulis, saya tak ada di sini, dan saya akan bagi jawapan bertulis, ya, jumlah penguatkuasa yang terlibat. Terima kasih Yang Berhormat.